Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton Siti Nona? Mira harap anda semua baik-baik sahaja dan gembira bersama mereka yang tersayang. Rasanya belum terlambat lagi untuk Mira mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua yang menyokong Mira selama ini. Baiklah, hari ini Mira berada di EQ Hotel Kuala Lumpur yang menjadi lokasi penggambaran Nona. Hotel yang terletak di tengah kota metropolitan ini cukup menarik dengan ruang dekorasi yang bercita rasa tinggi. Mengusahakan ikan sangkar di tepian Sungai Pahang, wanita ini tidak gentar mengharungi deras sungai demi mencari rezeki. Bila setiap hujung minggu saya akan cari ikan sungai lah. Di Salai secara tradisional, ia menghasilkan aroma ikan sungai Salai yang wangi. Saya tak menggunakan salai kunyit. Saya menggunakan salai yang biasa dan diperak dengan asam, garam dan terus dibakar lah. Konsep kafe dengan suasana menenangkan, setiap sudut dipenuhi dengan rimbunan menghijau membangkitkan persekitaran yang sihat dan segar. Seiring dengan fashion semasa yang lebih kepada potongan yang longgar dan ringkas, rekaan ini memberi kelainan di dalam berfashion. Rekaan seperti kimono, baju kurung kedah, semi kaftan, koleksi perika fashion ini mencuri tumpuan pencinta fashion tanah air. Trend bersama dengan perika fashion ini yang masih lagi baharu di dalam industri tetapi mempunyai idea-idea segar untuk kelihatan cantik dan menawan. Seiring dengan suasana raya, walaupun dalam norma berbeza, Langgun tampil dengan koleksi eksklusif untuk pencinta fashion tanah air dan juga peminat setia rekaannya. Pada mulanya Langgun tercetus adalah untuk mendengarkan koleksi-koleksi busana pengantin. Tapi sekarang pun kita dah ada beberapa koleksi yang kita telah ketengahkan dan keluarkan. Tahun ni kita cuba nak mengeluarkan koleksi raya pula. Dengan menyediakan servis made to measure, setiap pelanggan diberi peluang untuk bereksperimentasi dengan rekaan yang diinginkan mengikut trend semasa maupun kekal dengan rekaan baju klasik. Koleksi kali ini dia eksklusif sebab kita fokuskan kepada material dan manik-manik yang kita buat untuk setiap koleksi. Dan bila memakai sarung kat badan nampak anggun dan nampak mewah. Walaupun desain adalah simple dan kita tak nak terlalu desain dia minimal dan nampak mewah. Rekaan seperti kimono bertatahkan batu permata jemaki bersama kain berpotongan duyung menampakkan gaya klasi yang tersendiri. Fabrik kita kali ini banyak gunakan fabrik santung silk. Dan di samping itu ada juga chiffon silk, lace, kita gunakan sedikit lace, kita mix and match lah. Lace campur dengan juga ada embroidery. Dekat situlah baru nampak, memang akan nampak dia punya eksklusif. Koleksi kali ini kita tak nak terlalu kata orang tu obvious sangat. So bila dia pakai, boleh dipakai ke mana-mana. Bukan pakai untuk certain event. Jadi dia boleh pergi ke majlis, mana-mana majlis. Sesuai dipakai mana-mana majlis. Dengan menggunakan fabrik berkualiti tinggi, baju kurung kedah menggunakan material sutera shantung dengan rendah disulam pada lengan menyelahkan lagi aura dan pesona. Salah satu cabaran ialah untuk kita mendapatkan stok kain material. Sebab masa PKP mula-mula tu, nak dapatkan material tu memang susah. Banyak kedai tutup, stok tak ada, stok tak boleh keluar sebab, dan lagi satu tak boleh mendetas negeri lah apa kan. Itu memang cabaran paling mencabar untuk tahun ni. Untuk tahun ni dengan tahun lepas. Bila dalam keadaan macam ni, kita perlu kuat semangat, cekal dan teruskan usaha. Jangan putus asa. Sebab kita pun tak tahu sampai bila pandemik ni. Macam mana pun kita teruskan usaha kita lah. Rekaan klasik yang diberi nafas baru dengan butiran batu permata jemaki ini pula membawa kelainan dengan potongan kurung semi kaftan. Harapan saya, memang saya berharap pelanggan-pelanggan saya yang dah berurusan dan dengan kami berpuas hati dengan layanan kami, perkhidmatan kami. So diorang pun happy, seronok dengan apa yang diorang
yang diimpikan. Langgun Raya Lux 2021 menaikkan lagi ciri mewah dengan pemilihan warna dan potongan yang menawan. Gaya yang mempesona dengan tudung bersesuaian pasti dapat menelahkan penampilan seseorang. Tudung yang ringkas jika dipadankan dengan perincian yang menarik pasti dapat digayakan ke mana-mana sahaja. Lebih menarik lagi, ia secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan diri. Ada tips dan gaya tudung khusus untuk mereka yang ingin kekal cantik sepanjang hari. Selain mencari busana yang menawan, wanita bertudung juga tidak terkecuali untuk anggun bergaya. Dengan variasi warna dan corak tudung, butik sembawang ini sesuai buat mereka yang ingin kelihatan minimalis selain berasa selesa sepanjang hari. Hai, Assalamualaikum kepada semua penonton Nona. Saya Nadia Fauzi, pengasas kepada Tudung Sembawang Malaysia. Jadi hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk menunjukkan kepada anda penonton gaya tudung di hari Lebaran. Ditubuhkan sejak tahun 2019, jenama ini menjadi tumpuan kerana mengenengahkan pemilihan tudung daripada warna terang sehingga berwarna lembut. Di tangan saya ini ada tudung bawal selom kod 7 nasihat yang mana saya akan gayakan ke atas model. Mula-mula, sarungkan sahaja tanpa memerlukan sebarang pin. Kemaskan pada bahagian awning tudung agar nampak terletak dan cantik. Okey, gaya pertama anda boleh pakai begini sahaja ataupun masukkan cincin di sini. Ataupun anda boleh menggayakan dengan gaya moden. Selempangkan ke bahagian kanan bahu, kemudian kemaskan mengikut keselesaan. Bagi mendapatkan bentuk wajah agar kelihatan sedikit runcing, lipatkan sedikit pada bahagian tepi pipi. Tudung yang kedua adalah tudung shawl ikat tepi yang mana dianya digabungkan sekali dengan inner. Cara pemakaian dia sangat mudah, iaitu yang pertama, tudung perlu diletakkan di tengah kepala dan sekatakan dia. Kemudian hanya perlu ikat di bahagian belakang. Bawa kedua-duanya ke bahagian hadapan. Dan hanya anda perlu selempangkan sahaja sebelah atau kedua-dua belah. Gaya tudung yang popular terutama dalam kalangan remaja ini pula sesuai digayakan untuk menghadiri pelbagai acara. Gaya yang kedua, anda hanya perlu tarik sedikit di bahagian belakang dan bawa ke hadapan. Selain gaya pemakaian, faktor bentuk wajah juga memberikan impak berbeza mengikut individu. Walaupun trend pemakaian tudung Syria ini sudah lama, namun ia tidak lapuk ditelan zaman kerana sentiasa mendapat sentuhan baru daripada pereka-pereka tudung tempatan. Gaya yang ketiga boleh digayakan dengan tudung selom. Dia hanya perlu sarungkan sahaja di muka. Kemaskan di bahagian pipi dan hadapan tudung mengikut keselesaan pemakai. Dengan awning yang mudah laras, ianya membantu menyorokkan double chin pengguna. Di mana kita boleh tarik dia ke bahagian hadapan dagu ataupun tarik ke belakang ikut kepada keselesaan pengguna. Kita akan menggayakan di bahagian awning. Anda hanya perlu lipat ke depan sedikit untuk menampakkan efek seakan-akan anda memakai syria. Dengan sedikit tip pemakaian tudung yang ringkas, diharapkan ia memberi idea untuk wanita kelihatan anggun dan tampil berbeza.
Demikian tadi beberapa gaya tudung yang boleh anda gayakan di hari Lebaran kepada semua penonton Nona dan kepada semua rakyat Malaysia. Selamat mencuba! Rezeki harus dicari. Tanpa mengenal erti penat, pasangan suami isteri ini gigih mengusahakan kolam ikan air tawar dan juga menangkap ikan-ikan sungai untuk dijual kepada peruncit dan pemborong. Berkat usaha gigih mereka, kini mereka mempunyai kedai ikan salai yang memudahkan pelanggan untuk mencari ikan salai yang sudah siap dibersihkan. Inspirasi bersama pasangan suami isteri ini dengan gambaran kehidupan yang menarik untuk dikongsikan. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Peribahasa Melayu ini disemat erat oleh Sapidah Putih 36 tahun dari kampung Batu Gading, Kuala Kerau, Temerloh, Pahang. Dia tidak pernah gentar mengharungi deras sungai untuk mencari rezeki bersama suami. Selalunya saya sodi ikan sungai lah. Lepas tu ramai orang minta nak buat salai, tanya tak ada buat salai ke, saya pun buat salai. Jadi ikan jenis saya bawa tu ikan lampang, ikan tengalat, anak kerai, macam ikan seluang, ikan halu-halu macam tu. Dia orang suka ikan halu-halu macam tu. Bila buat salai macam tu memang sedap lah, kalau masak tu memang sedap, goreng macam tu. Mengusahakan ikan sangkar di tepian Sungai Pahang di daerah Temerloh ternyata bukan usaha yang sia-sia. Sedikit kreativiti di dalam perniagaan memberikan pendapatan tambahan kepada mereka sekeluarga. Bahasa pemrosesan ikan tu nak bagi dia besar selama matang, dia cukup-cukup boleh jual selama 6 bulan tu. Jadi saya sambilan tu saya buat pergi menjala ikan dengan suami, macam tu. Bila setiap hujung minggu saya akan cari ikan sungai lah. Ikan segar yang digunakan membuatkan produk salainya sentiasa mendapat sambutan menggalakkan. Nak nagih satu, telepia satu. Lebih istimewa, ikan segarnya akan disalai secara tradisional di atas bara kayu api dan tempurung kelapa menghasilkan aroma salai yang wangi. Niaga ni dah lebih dekat 2 tahun lah. Setahun lebih tu saya buat niaga kecil-kecilan dulu. Lepas tu saya dah buka gerai di tepi jalan tu. Permintaan tu lalu ramai, jadi saya buat salai tu lebih menarik lagi pakai kayu api. Pakai tempurung, pakai sabut. Asap dia tu mengeluarkan bau ikan tu tahan lama. Dia sedap, dia rasa manis ikan tu, lemak-lemak. Saya tak menggunakan salai kunyit. Saya menggunakan salai yang biasa dan diperak dengan asam, garam dan terus dibakarlah. Dia yang mengusahakan perniagaan ikan salai ini bersama suaminya, Saleh Sheikh Ahmad, 48 tahun, percaya tiada jalan mudah untuk mencari rezeki tanpa usaha yang berterusan. Ikan sungai yang segar akan dibersihkan dan diperap bersama garam dan air asam jawa sebelum disalai. Ikan salai dia lain pada yang lain. Sebab rasa macam lain lah kalau bila time kita masak tu. Selalu ke sini sebab beli ikan.
Dan salad dia sedap lah. Sebab dia ikan sungai. Nak beli ikan salad semua datang ke sini. Tak pernah ke lain. Sebabnya kena dengan selera ikan dia. Setiap hari lebih kurang 200 ekor ikan sungai pelbagai jenis akan melalui proses menyalai sebanyak 4 hingga 5 kali sehari. Lagi lama disalai, lagi sedap isi ikan itu kerana ia akan meresap segala aroma kayu yang dibakar. Saya rasa seronok sangat. Memang rasa seronok. Bila orang beli ikan saya tu, saya rasa seronok. Dia kata sedap. Pesanan dari dia orang pun banyak, tempahan banyak. Jadi saya rasa memang patut saya teruskan lah buat salai ni. Rasanya memang berbaloi lah dengan apa yang saya buat. Sapidah juga cukup terkenal di Kampung Batu Gading, Kuala Kerau, daerah Temerloh ini kerana tenakan ikan patinnya. Bukan sahaja permintaan dari sekitar negeri Pahang, malah dia turut menerima tempahan dari Pantai Timur dan Kuala Lumpur. Orang selalu cari saya. Kalau nak cari ikan segar tu memang dia cari saya lah. Memang dia nak ikan lampang, ikan sungai yang fresh, baru saya buat salai memang sedap. Keistimewaan ikan salai menggunakan bara kayu pohon rambutan dan tempurung kelapa antara faktor digemari ramai. Meskipun masih mengekalkan cara tradisional, namun bagi pengusaha ikan sungai ini, teknik yang dihasilkan akan membuatkan ikan salainya tahan lebih lama dan wangi apabila dimasak. Jika disimpan di dalam peti ais beku, ia mampu bertahan sehingga lebih setahun lamanya. Impian saya nak berjaya dan saya nak membesarkan lagi bisnes saya ni. Salai ni memang banyak tempahan, jadi saya tak boleh berhenti di sini. Untuk meneruskan dia lagi, saya rasa saya akan perkembangkan dia satu Malaysia lah, saya punya produk saya, dan dikenali ramai pada satu hari nanti. Harapan saya wanita di luar sana bangkitlah, walaupun satu hari suatu masa dulu pernah jatuh dalam perniagaan, dan bangunlah, bangkitlah untuk kita teruskan untuk mencari rezeki seterusnya. Kesedapan rasa segar ikan sungai salai pasti membuka selera. Semoga usaha dan kerja keras pasangan suami isteri ini akan berterusan untuk membina kesempurnaan hidup mereka seisi keluarga. Bertempat di Flora Terrace, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, sebuah majlis amal diadakan bersempena pelancaran koleksi baru Syuhada by Craft Project. Bagi pengasas tudung ini, biarpun didiagnos dengan penyakit kanser pada tahun lalu, namun wanita berusia 39 tahun ini tidak pernah patah semangat. Dia sentiasa berfikiran positif dan mahu melahirkan banyak lagi rekaan yang cantik dan sesuai digayakan oleh wanita Muslimah masa kini. Sebenarnya dengan keluarnya jenama syuhada itu sendiri, kita tahu that wanita dari zaman moden ini pastinya akan memperjuangkan sesuatu, tak kira dari segi kekeluargaan, dari segi ekonomi, kerana zaman pandemik ini sangat mencabar. So saya terinspirasi untuk support semua wanita-wanita di luar sana through this project untuk memastikan kita encourage lagi lebih ramai wanita berbisnes dalam bidang dalam zaman pandemik ini, dan juga kita nak encourage lebih ramai lagi wanita berhijab. Membeli sambil menderma, jenama ini berkolaborasi bersama sebuah badan NGO iaitu Sri Kandi Malaysia untuk membantu mereka yang memerlukan. Berinspirasikan perjuangan wanita zaman moden, setiap pembelian RM1 akan disumbangkan kepada badan ini.
Dengan duit yang setiap pembelian tudung ni masuk ke tabung Sri Kandi ni, dengan duit ni jugalah yang kita akan bantu, especially education pada kanak-kanak sekarang ni, because kita fokus sekarang ni kepada education. Yang keduanya saya akan fokus kepada ibu-ibu yang teraniaya, sebab kita banyak terima kes, boleh katakan everyday lah kita dapat cases yang suri rumah yang teraniaya, yang tak dibela oleh suami, majoriti suami adalah drug addicts, and then anak-anak nak pergi sekolah pun tak ada kewangan, nak beli buku sekolah pun tak ada. Jadi kita tengok pada part-part itu, dan juga kita akan sedikit pada tabung itu pun kita akan khususkan kepada halat kematian. Mira yakin dalam suasana bulan Syawal ini pasti ada dalam kalangan kita yang gemar bercuti bersama si keluarga memenuhi masa bersama. Taman hati antara ruang santai yang sesuai dijadikan tempat istirahat dan menenangkan fikiran. Apa yang menarik di sini? Wanita khususnya pasti menyukai lokasi rileks sekejap ini. Jom sama-sama kita saksikan. Di sebalik hiruk pikuk ibu kota, siapa sangka tersembunyi sebuah kedai unik dipenuhi hampir 200 jenis tumbuh-tumbuhan menghijau menghiasi setiap ruang. Lebih istimewa, pelanggan juga boleh rileks sekejap untuk menikmati hidangan dengan suasana persekitaran yang menenangkan. Taman Hati Ex Planter Chain ni sebuah kafe pokok-pokok. Kami menyediakan kelas dan workshop untuk buat terrarium dan seni melukis. Sekarang ni MCO dengan COVID ni susah sikitlah menjalankan workshop tu, tapi sebelum ni memang tiap-tiap bulan ada kelas-kelas yang menarik. Selain pada tu, customers datang untuk membeli pokok-pokok, dapat juga beli pasu-pasu yang disediakan dan dapat ilham lah untuk macam mana nak mengubah pokok tu untuk sesuai dekat dalam rumah atau di persekitaran rumah dia. Meskipun pernah bekerja di sebuah syarikat minyak dan gas, namun minat yang mendalam terhadap tanaman hiasan mencetuskan idea untuknya membina Taman Hati yang terletak di Bangsar, Kuala Lumpur. Keunikan Taman Hati Ex Planter Chain ni memang tempat ni lah, sebab ramai yang tak sangka pokok-pokok ni boleh hidup dalam building yang agak kecil, tapi sebab kami ada natural sunlight semua ni, bila dia orang masuk terus terpegun tengok macam-macam boleh hidup. Jadi ini satu yang menarik dan bagi orang pandangan yang lebih luas lah apa yang dia buat dekat rumah sendiri. Variasi menu cita rasa barat hasil kerjasama dengan rakan niaganya, Jeremy Chin, menjadikan kafe Planter Chain ini mempunyai keunikan tersendiri. So di sini kami buat more to cafe lifestyle. Ada makanan macam pasta, sandwich. Tapi yang fokusnya ialah minuman seperti matcha, green tea matcha yang diimport dari Japan. Dan untuk my specialty adalah coffee. So walaupun basic, tapi kita buat coffee style yang betul. And tak payah masukkan gula apa-apa, you boleh minum terus. Mula-mulanya takut, tapi tengok kita buat online sales untuk pokok, online sales untuk minuman, untuk delivery. Okey, ada good feedback juga. Bila orang terkurung kat rumah, dia akan beli pokok. Kita dah buat tempat ni sangat cozy. So orang suka datang minum kopi sini, makan sini, boleh duduk berjam-jam kerana tak rasa macam kat KL. Dia macam cottage style living already. So orang sukalah duduk sini sembang 2-3 jam. Tu yang saya observe. Harapan saya supaya orang yang menonton ni dapat inspirasi untuk menjaga pokok di rumah juga. Selain pada tu, ilham untuk mengubah dari segi apa pokok yang dia boleh letak dekat rumah, dekat pejabat, dan mana tahulah di masa hadapan dapat buka cawangan lain
di tempat-tempat lain supaya orang dapatlah mengunjungi Taman Hati ni. Konsep ruang kafe dengan dekorasi tumbuhan hijau bersama penyediaan menu berkhasiat Taman Hati X Plantation ini adalah pilihan ramai. Apa yang menarik dalam segmen dari dekorasi minggu ini? Dekorasi kediaman jika kena dengan susun atur yang bersesuaian pasti dapat menaikkan lagi seri kediaman. Mungkin tidak perlu syarat dengan dekorasi, cukuplah memadai dengan hiasan yang sederhana mengikut tema yang diimpikan. Melihat persekitaran daripada luar, sebuah rumah flat lama yang terletak di Puchong Selangor ini mempunyai hiasan dalaman yang cukup teratur, memenuhi cita rasa pemiliknya sepasang suami isteri. Dari segi warna pilihan dia, warna saya. Sebab biasa kalau kita bagi perempuan pilih nanti, dia takut pilih warna yang cerah kan. Jadi saya pilih tema elegan, warna dia macam warna kelabu, putih, warna yang naikkan suasana moden tu lah. Kita kena make sure perabot yang kita nak tu, berapa banyak yang kita nak, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Okay, jangan terlampau crowded sangat. Macam rumah saya tak perlukan meja makan sebab kami 3 orang je. Cukup kami makan di top table saja. Okay, yang kedua, susun atur perabot. Susun atur pun penting. Make sure susun atur tu jangan terlampau padat lah. Okay, susun atur tu biar nampak luas, nampak panjang. Okay. Yang ketiga dari segi pencahayaan. Macam kau dapat lihat, saya renovate belakang ni tingkap nampak lebih luas. Kalau rumah Thailand, tingkap dia biasa standard. Saya buat nampak lebih luas macam bentuk sliding door supaya cahaya masuk lebih banyak. Mula menetap pada tahun 2018, proses mengubah kediaman berkeluasan 650 kaki persegi ini mengambil masa selama 2 bulan. Hanya meletakkan bajet yang minima, mereka mementingkan fungsi ruang dengan dekorasi yang minimalis namun sedap mata memandang. Tak semestinya kita kena beli yang tempat kediaman yang besar ke apa, tak kena. Yang pasti kita kena pandai pilih barang, kena bijak, kena kreatif. Kreatif penting. Kalau tak kreatif pun tak guna juga. Okay? Rumah besar macam mana pun tak kreatif, tak pandai nak susun atur, tak ada guna juga. Okay? Yang penting kita rajin tengok magazine, tengok Google ke apa, buat survey tengok rumah macam mana, dia punya style dia, design dia, belajar di situ. Bukan itu sahaja, susun atur dalaman turut menggambarkan karakter dan kepribadian pemiliknya. Walau apa jua pemilihan, ia secara tidak langsung dapat membantu mengeratkan lagi hubungan harmoni sesebuah keluarga. Bersama Mira sekarang ialah Chef Hafizul Hashim, Chef Eksekutif di EQ Kuala Lumpur yang bakal berkongsikan dengan kita semua juadah-juadah menarik yang terdapat di sini. Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam. Welcome to Nipa, Mira. Terima kasih. Boleh tak Chef ceritakan sedikit dekat saya juadah-juadah yang terdapat di hadapan kita sekarang ni? Okey, inilah hidangan yang kita juadah hidangan di Nipa. Dan to start kita ada pomelo kerabu pomelo with prawns. So di sini kita ada pakai daun kesum and also daun dill yang jarang kita pakai untuk buat kerabu sebab kerabu ni datang daripada utara Indo-China. So kat situ ada Laos, Vietnam, so we incorporate this flavors inside the kerabu. Okay. And then next kita ada otak-otak. Oh, this is otak-otak? Ya, otak-otak. Okay, interesting. So sama dengan otak-otak nyonya yang biasa disaji di Penang ataupun di Melaka, tapi ini di Nipah untuk tahun ni kita pakai otak-otak dari Cambodia. Cambodian style. Apa perbezaannya? Dari segi inti tu bagaimana? Sebab kalau kita tengok otak-otak biasanya kan inti dia kan berwarna merah, kemerahan kan. Yes. Ini warna kuning. Yang apa perbezaannya? Sebab kita pakai temu kunci dan also paste daripada Cambodia which is banyak pakai turmeric. Udang galah, sambal tumis. Yang ni resepi keluarga saya which is more towards Melaka punya side. So di sini kami pakai kelapa. Santan kelapa tu kita tumis dulu sampai pecah minyak baru kita buat sambal. So it's very fragrant.
Dan kita daging salai, gulai lemak bersama dengan umbuk kelapa. So ini kita punya specialty highlight untuk Nipah tahun ni. Mana kita pakai umbuk kelapa yang jarang dapat lah. Kita datang daripada North Malaysia. Bagaimana pula dengan pencuci mulut? Okey, ini kita design specially for Nipah tahun ni, which is durian shoe. Durian shoe? Yeah, normally shoe is a pastry we put vanilla in or other flavour, but untuk Ramadan kita pakai durian. Okay. Durian punya paste. And then passion fruit, which is with mango. Pavlova with mango and also passion fruit, which is local fruit. Kita incorporate with French dessert lah. Menarik. Kalau penonton Nona nak mencuba cuaca-cuaca ni, I have to come to EQ, which is in June. We will showcase all these dishes. So hope to see you soon. Terima kasih, Chef. Sama-sama. Baiklah, jika anda mempunyai kelapangan masa, bolehlah datang singgah ke sini menikmati juadah yang pasti membuka selera anda. Kuih tepung pelita dan talam keladi berlauk, sajian pemanis mulut tradisional ini, resepinya mudah dan ringkas sesuai sebagai pembuka selera. Okey, hari ini kita nak kongsikan satu resepi kuih savory ataupun kuih pedas lah ya. Selalu kita makan kuih manis kan, jadi kita buat kuih pedas pula, kuih talam keladi berlauk. Antara bahan-bahannya, okay, so jom kita mula. Kita dah panaskan minyak. Kemudian kita nak gorengkan isi ayam kita. Alright. Kita tambahkan sedikit udang kering ya. Sedikit cili masak. Bawang goreng. Daun sup. jika mahu rasa pedas, tambahkan sedikit cili kisar mengikut cita rasa. So now kita bancuh untuk bahagian bawah dan kita kukuskan. Okey, so kita ada dekat sini tepung beras, okey. Kita ada keladi, kita ada tepung pulut sedikit, kita ada air yang dah dicampurkan dengan santan dan juga sedikit garam. Alright, kita cuma campurkan sahaja ke semua sekali. Okey, so kita campurkan dulu air dan santan. Okey. Dan kita masukkan kita punya tepung beras. Masukkan keladi yang sudah dipotong dadu dan dikukus selama 10 hingga 15 minit ke dalam adunan. Kemudian, masukkan tepung pulut dan garam, gaul sebati. Bila kita dah campurkan ni, kita perlu masak sekejap di atas kuali hingga pekat sebelum kita kukuskan dia. Tuangkan adunan ke dalam loyang bersaiz 8 atau 9 inci dan kukus lagi selama 20 hingga 25 minit. Akhir sekali, hiaskan kuih talam keladi dengan lauk yang sudah disediakan. Untuk resepi kedua hari ni, kita kongsikan resepi kuih tepung pelita versi moden. Okey, kenapa saya kata versi moden? Sebab kita tak akan guna pengukus untuk yang ni. Kita cuma masak semua di atas api sahaja. Okey, kita campurkan air pandan. Okey, kemudian kita tambahkan gula. Tepung beras, okey, dan juga sedikit tepung pulut. Dan ni kita letakkan sedikit garam. Tambahkan sedikit pewarna hijau dan air abu soda iaitu air daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan bertujuan memekatkan adunan tepung pelita pada bahagian bawah. Hidupkan api secara sederhana dan teruskan mengacau. Tepung pelita ni kita boleh buat awal dan kita boleh simpan dalam peti ais.
Okey, so kita tengok adunan kita tu dah semakin likat dan pekat ya. Maknanya dah nak siap bahagian bawah. Untuk tepung pelita moden ni kan, kita letak dalam cup lah. So dia nampak lebih menarik ya, dan senang juga nak buat di rumah. Isikan bahagian bawah kuih sehingga separuh bekas. So now kita nak buat bahagian santan ya, bahagian kepala lah. Okey, bahagian atas. So kita ada santan pekat, kita dah campurkan sedikit dengan air. Dan kita ada tepung beras sedikit dan juga sedikit garam. Untuk resepi tepung pelita ini, ia boleh menghasilkan sehingga 20 buah bekas. Kacau lagi adunan sehingga menjadi pekat. Setelah itu, tuangkan pula untuk bahagian atasnya ke dalam bekas tadi. Tepung pelita versi moden ni sangat mudah untuk dibuat dan sangat cepat ya. Okey, dah siap tepung pelita versi moden dari saya. Inilah hasil-hasil hidangan yang kita buat tadi ya, kuih tepung pelita dan juga talam berlauk. Okey, selamat mencuba. Kehebatan wanita Islam tidak dapat disangkal lagi. Pelbagai perkara mereka lakukan bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk keluarga, masyarakat dan juga negara. Bersama dengan Ustazah Sharifah Hayati di dalam segmen Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh penonton rancangan Nona TV3 bersama dengan saya Prof. Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail dalam segmen Nur. Para penonton, sila lihatlah begini cantik artifak yang dipamerkan di Muzium Kesenian Islam Kuala Lumpur. Sekarang saya berada di Galeri Kerja Logam. Kalau dilihat pada artifak yang ada ini, ia adalah artifak-artifak kesenian Islam yang telah ada sejak abad ke-10 yang lalu. 9, 10 dan dari pelbagai negara. Masya Allah, kalau kita lihatkan keindahan ini, maka kita terfikir sudah tentulah sejauh itu mereka ini telah berusaha dengan berbagai kegigihan, kesungguhan yang kita dapat saksikan pada hari ini. Semua ini tidak lahir begitu sahaja, tiba-tiba, tetapi lahir daripada kesungguhan, kerajinan masyarakat Islam. Untuk episod kali ini, saksikan selepas ini, tajuk yang akan kita kupas adalah ubati perangai sikap malas. Musuh kepada sifat rajin adalah sifat malas. Musuh kepada sifat membawa manfaat kepada orang, kepada kehidupan adalah sifat malas. Nah, dengan sebab itu, kita ingat pepatah Arab ada mengatakan bahawa man jadda wajada, siapa berusaha dia akan dapat. Orang yang beringat masa depan untuk memberi manfaat pula kepada orang lain adalah orang yang memiliki sifat yang menjadi musuh pula pada sifat malas, iaitulah sifat rajin. Macam mana kita nak ubat penyakit ni? Tuan-tuan ada sifat malas, saya pun ada. Kita ni tak sempurna, ya. Tetapi harus kita sentiasa beringat-ingat, inilah tujuannya. Macam mana ya? Malas dengan rajin, dia punya musuh dia adalah rajin. Rajin itu bukan datang satu malam. Rajin tak datang tiba-tiba. Rajin itu adalah budaya. Rajin itu adalah disiplin. Itu kena ingat. Maknanya apa? Maknanya perkara yang kita buat ulang kali, acap kali. Lama-lama, alah bisa, tegal biasa. Dalam biasa itulah kerajinan itu dapat dipupuk. Sebab itu, dalam memulakan sesuatu, melakukan sesuatu sehingga jadi disiplin, agama kita mengajarkan. Bangun awal. Mulakan awal pagi. Semangat rajin ada di situ. Sebab itu ada riwayat mengatakan, man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Siapa elok paginya, awalnya, mulanya, maka akan eloklah sorenya, malamnya, penghujungnya, habisnya.
Maknanya apa? Satu, gunakan waktu pagi untuk kita mulakan buat sesuatu. Kaya Allah SWT berikan kita solat subuh. Kaya Allah SWT berikan kita doa-doa waktu pagi, antaranya doa kunut yang kita baca minta hidayah. Semua tu bagi semangat kita pada waktu pagi. Yang keduanya, jangan diingat itu perkara kecil. Memulakan sesuatu awal pagi sangat penting. Yang keduanya, mesti ada target. Mesti ada matlamat. Apa aku nak capai? Apa lagi aku nak buat ya? Ini penting dalam hidup kita. Kerana bila kita nampak matlamat, kita akan bangun untuk mencapai matlamat tersebut. Bila kita bangun, berarti kita melaksanakan sesuatu. Bila kita melaksanakan sesuatu, sorry, bye-bye kepada malas. Saudara, kita adalah apa yang kita usahakan. Kama tadin tudan. Apa yang kamu buat, itulah yang akan kamu perolehi. Dengan apa? Dengan mengikis sifat malas dan menggantikannya dengan sifat rajin. Itulah saja perkongsian dari saya untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dihulur, maaf dipinta, erat hubungan sesama kita. Sekarang ini Mira berada di restoran Sabayon yang terletak di tingkat tertinggi dengan pemandangan menara berkembar dan hidangan fine dining yang cukup menarik. Terima kasih kami ucapkan kepada EQ Hotel Kuala Lumpur kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona, dan jika anda mempunyai sebarang komen atau pendapat, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Kita jumpa lagi pada episod minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran